Dan dah cakap dah. Saya dah cakap jangan buat perjanjian dengan syaitan. Walaupun Haji G partinya cuma menang 11 kerusi, kan? UMNO menang 14 kerusi, Haji G juga yang diangkat. Jadi hari ini, saudara, hari ini maruah UMNO berada di tahap yang sangat lemah. UMNO bagaikan hilang telur. UMNO bagaikan hilang jati diri. Semuanya akibat daripada kepimpinan UMNO yang percaya bahawa mereka boleh dapat keadilan daripada rakan kongsi baru yang bernama Muhyiddin Yassin dan juga PPBM. Kuasa otonomi yang diberikan kepada Bung Mokhtar meletakkan calon di 73 kerusi. Pertama sekali rakyat Sabah yakin bahawa Barisan Nasional akan membentuk kerajaan negeri. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Malam ni sahabat-sahabat kami ni tampil sekali lagi dengan soalan-soalan panas. Semua nak tahu apa yang dah terjadi di Sabah, kan? Tapi seperti biasa saya akan mulakan dengan satu perkataan yang mungkin tak ramai orang suka dengar. Dan dah cakap dah. Tak percaya lagi, kan? Kita jangan sesekali buat perjanjian, buat kerajaan dengan mereka-mereka yang dah jelas menikam kita, memfitnah kita, mereka yang jelas berusaha untuk menghancurkan kita. Saya dah cakap jangan buat perjanjian dengan syaitan. Memanglah perkataan saya sebut syaitan ni berat, kan? Tapi nak buat macam mana? Cakap melik-melik korang tak nak dengar, kan? Hari ni terimalah pada akhirnya, walaupun Haji G partinya cuma menang 11 kerusi, kan? UMNO menang 14 kerusi, Haji G juga yang diangkat. Walaupun peringkat awal TYT nak mengangkat walaupun peringkat awal TYT nak mengangkat Bung Mokhtar, tetapi akhirnya dengan pelbagai cara yang digunakan oleh Hamzah Zainuddin, teknik yang sama, teknik mengugut TYT, mengugut MP ni, adun-adun daripada BN, maka akhirnya tuan-tuan, TYT telah menyerahkan surat jemputan untuk majlis mengangkat sumpah kepada Haji G, Ketua PPBM Sabah. Jadi hari ini, saudara, hari ini maruah UMNO berada di tahap yang sangat lemah. UMNO bagaikan hilang telur. UMNO bagaikan hilang jati diri. Semuanya akibat daripada kepimpinan UMNO yang percaya bahawa mereka boleh dapat keadilan daripada rakan kongsi baru yang bernama Muhyiddin Yassin dan juga PPBM. Ini satu tindakan yang silap, dan hari ini Presiden UMNO mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa beliau mahukan supaya BN memerintah menjadi ketua menteri. Tetapi disebabkan kita telah berikan otonomi kepada Bung Mokhtar, kepada UMNO Sabah, maka beliau menghormati keputusan UMNO Sabah.
Saya nak tanya dengan Presiden UMNO ni satu je. Ketika Bung Mokhtar mengumumkan bahawa beliau akan meletakkan calon 73 kerusi dalam pilihan raya negeri Sabah, kenapa ketika itu beliau tidak menghormati kuasa otonomi yang diberikan kepada Bung Mokhtar? Saya nak beritahu, pertama, kalau kuasa otonomi yang diberikan kepada Bung Mokhtar meletakkan calon di 73 kerusi, pertama sekali rakyat Sabah yakin bahawa Barisan Nasional akan membentuk kerajaan negeri. Tapi bila bertanding hanya 31 kursi, campur dengan rakan-rakan BN, maka bertanding hanya 42 kursi. Maka keyakinan tuan-tuan, keyakinan kepada calon Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan negeri sudah pun hancur lebur. Di tempat-tempat yang BN bertanding, ya, banyak yang BN bertanding dapat sokongan daripada rakyat. Tapi bila BN bertanding hanya 42 kursi, nak kena menang semua, itu pun hanya ada lebihan 6 kursi. Bagaimana mereka ni nak memberikan undi kepada Barisan Nasional? Itu sebab ada setengah-setengah tempat, bila mana Perikatan Nasional meletakkan calon dia, bila mana Muhyiddin meletakkan calon dia bagi menentang BN, kita tengok tuan-tuan, kita tengok kawasan-kawasan itu juga kita telah tewas. Terutamanya 12 kawasan di mana ketua-ketua UMNO bahagian yang tidak bersetuju dengan Zahid Hamidi. Kita lihat juga tuan-tuan, di kawasan-kawasan ini UMNO juga tewas tuan-tuan. Ini akibat dia. Bila berdendam dengan ketua-ketua UMNO bahagian, kena ingat bahawa ketua-ketua UMNO bahagian ini mereka ada pengaruh. Mereka ni bila mana Isyamuddin Tun Hussein menghasut ketua-ketua UMNO bahagian meninggalkan parti. Tetapi pada ketika itu tuan-tuan, ketua-ketua bahagian 12 orang ini telah berdiri teguh mengambil alih pucuk pimpinan parti dan membawa UMNO Sabah selama 22 bulan menentang Pakatan Harapan. Tetapi tiba-tiba bila datang pilihan raya, mereka ini diketepikan. Bila diketepikan, ramai yang sakit hati, ramai yang hancur, ramai yang terluka. Maka itu sebabnya tuan-tuan, kita tengok ada tempat yang sampai 11 penjuru, ada tempat yang sampai 6 penjuru. Ini semua tidak akan berlaku sekiranya UMNO Sabah diberikan otonomi untuk memilih 73 calon dan bertanding di semua tempat. Dan kalau kita bertanding di semua tempat 73 ni, kalau kita menang, katakanlah kita menang 45 kerusi contohnya, tuan-tuan, dia 45 kerusi, maknanya kita ada kelebihan 9 kerusi. Kalau ada 6 kerusi dibeli oleh Syafi'i Abdal sekalipun, kita masih lagi ada 3 kerusi ekstra untuk mengekalkan kerajaan negeri. Tak ada siapa yang boleh mengganggu-gugat BN di Sabah. Tapi disebabkan terlalu percaya bahawa Muhyiddin akan melepaskan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang dianiaya oleh kerajaan Pakatan Harapan dan hari ini terus dianiaya oleh kerajaan Perikatan Nasional, maka mereka mengambil keputusan beralah bagi kursi 29 kursi diberikan kepada Bersatu. Rupa-rupanya kita tak tahu, dia dah standby 29 kursi, dia bawa masuk pula PBS untuk memasuki Perikatan Nasional. Hari ini tuan-tuan, kita tengok, kerana PBS, maka jumlah kerusi Perikatan Nasional daripada 11 meningkat menjadi 17. Ini berlaku saudara selepas kita berpakat dengan Muhyiddin, kita bertanding 42, baki mereka bertanding. Ini kena kencing siang-siang tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara, hari ini saya tahu Datuk Zahid memperjuangkan supaya Ketua Menteri datangnya daripada Barisan Nasional. Yang ini saya kena akui,
Sebab memang dia perjuangkan. Selepas keputusan, dia perjuangkan. Tapi malangnya sudah lambat. Kenapa sudah lambat? Kerana keputusan yang sepatut dia buat ialah membenarkan, memberi autonomi penuh kepada Bung untuk bertanding 73 kursi. Dah jadi, nasi dah jadi bubur. Hanya menang 14 kursi daripada 31 kursi yang UMNO tandingi. Daripada 42 kursi yang BN bertanding, kita cuma memenangi 45%. Kenapa 45%? Kerana orang tidak yakin bila kita hanya bertanding separuh daripada kursi-kursi yang ada di PRN Negeri Sabah. Sepatutnya 73. Maka itu sebabnya tuan-tuan, hari ini saya minta pada Datuk Zahid. Dia dah mula menunjukkan taring dia. Kalau dia terus-menerus menunjukkan taring dia, kita akan sokong dia. Dengan syarat. Pertama, dalam tempoh 7 hari daripada sekarang, sewajarnya Datuk Zahid memanggil semua ahli parlimen Barisan Nasional. 42 orang ni, panggil turun ke Kuala Lumpur dan membuat keputusan. Keputusannya tidak lain, tidak bukan. Kita kena hentikan pembulian oleh PPBM. Macam mana cara dia? Hari ini pemuda UMNO sudah menyambut apa yang telah saya perkatakan lebih awal. Kita harus keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional. Betul lah hari ini keputusan pemuda UMNO tu. Kita keluar. Ini ialah maruah kita. Apa yang patut dibuat ialah kita keluar. Buat PC. Buat press conference. Menyatakan bahawa kita tidak lagi menyokong kerajaan Muhyiddin Yassin. Maka kerajaan ini secara rasminya tumbang. Kenapa tumbang? Kerana Muhyiddin hanya mempunyai 111 kursi ketika pengundian, 2 kali pengundian yang berlaku di Parlimen. Kalaulah katalah tak ada di antara 42 orang ni, contohnya Barua Mahathir yang bernaung bersama dengan Hishamuddin Tun Husin. Kalau mereka tak mau keluar bersama dengan BN, bagus, alhamdulillah. Sebab apa bagus? Sebab pilihan raya yang akan dilaksanakan tidak lama lagi, kita boleh letak calon-calon muka baru di Semrung. Kita boleh letak calon-calon muka baru di Rembau. Kita boleh letak calon-calon baru menggantikan mereka yang bersekongkol dengan Muhyiddin Yassin, termasuklah di Ketereh. Kita boleh letak calon baru. Kalau mereka ni ikut kita akan ada masalah. Sebab apa ada masalah? Sebab kalau kita letak mereka jadi calon, mereka menang balik. Mungkin selepas pilihan raya, mereka akan kembali bersama dengan Muhyiddin, kembali bersama dengan Mahathir Mohamad. Ini kena ingat tuan-tuan. Itu sebabnya 7 hari daripada sekarang, jangan tunggu lama. 7 hari daripada sekarang, saya minta supaya MP Barisan Nasional mengambil keputusan meninggalkan. Itu hari strategi nak bersama dengan Anwar. Tuanku tak mau menerima Anwar sebab dia berada di IJN. Kita tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Ni kuasa tuanku, dia tak sihat, kebetulan dia gering, maka kita terpaksa tunggu tuanku. Tetapi ahli Parlimen BN ada jalan keluar. Tidak lama lagi kita ada pengundian di Parlimen untuk meluluskan bajet. Ini tak lama lagi, beberapa hari lagi tuan-tuan. Dalam bulan 10 ni akan ada sidang Parlimen. Inilah masa sesuai untuk kita pastikan jangan kita sokong belanjawan yang akan dibentangkan oleh Muhyiddin Yassin. Inilah masa yang sesuai untuk kita mengumumkan supaya kita keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional. Kerana hari ini kerajaan Muhyiddin jelas membuli UMNO. Parti kecil membuli parti yang lebih besar. Sampai bila kita nak dibuli dek budak-budak ni? Cukuplah. Cukuplah. Itu sebabnya kalau misalnya Datuk Zahid berani untuk membuat pendirian ini, sewajarnya lah tindakan beliau disokong. Cukuplah kita menjadi lembu cucuk hidung, tuan-tuan. Cukuplah kita dijadikan balaci kepada PPBM. Cukuplah
Cukup. Enough is enough. Saya tak fikir ada ahli UMNO yang sanggup membiarkan kita diperbodohkan oleh Muhyiddin Yassin. Saya tidak fikir ahli UMNO mahu bernaung di bawah sebuah parti yang telurnya dipegang oleh Muhyiddin. Saya nak beritahu dengan Datuk Zahid, dia tak perlu takut. Kes-kes ini bukan boleh selesai dalam tempoh setahun, 2 tahun. Lawan je. Kalau masuk penjara pun masuk. Kita pastikan kita menang pilihan raya, kita akan bebaskan dia. Ini lebih bermaruah, tuan-tuan. Daripada kita terus-menerus membiarkan diri kita dihina, dikeji, diperlekeh oleh parti yang jauh lebih kecil. Parti yang terdiri daripada pengkhianat-pengkhianat yang lompat meninggalkan kita. Apa nak jadi ni, tuan-tuan? Apa nak jadi? Kita tengok pilihan raya umum. Mereka menang 13 kursi. 1 meninggal. Tinggal 12. Dengan hanya 12 kursi dan 7 orang menyokong. 1 dah tarik diri, Syahrudin. Sekarang hanya 6 orang yang menang atas tiket, bukan tiket bersatu pun. Menang atas tiket PKR. Dia tak berani, tuan-tuan. Tak berani nak bertanding atas tiket bersatu. Di Sabah kita tengok. Di Sabah. Kenapa di Sabah dia boleh menang? Kerana bila orang nak pergi ngundi Barisan Nasional, tengok lambang Barisan Nasional tak ada. Yang ada Perikatan Nasional. Orang kampung tak tahu apa-apa, dia pangkah Perikatan Nasional. Kerana dia fikir kita bersama dengan Perikatan Nasional. Akhirnya, mereka boleh menang 11 kursi, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya, saudara, kita kena pastikan dalam masa terdekat ini kita nak Presiden UMNO mengambil pendirian yang tegas, umumkan bahawa UMNO meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Kalau ini gagal dilakukan, maka kita akan membuat keputusan untuk memastikan bahawa satu undi tidak percaya, satu gerakan akan digerakkan untuk memastikan Zahid meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe